Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita mulakan kelas pada pagi ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Okey, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, kita dah selesai baca doa yang memudahkan untuk kita belajar hari ini. Okey. Baik, dengan Ustaz Burhan kita akan belajar bahasa Melayu. Saya akan cuba untuk ajar awak dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling selesa untuk awak belajar, dan juga semoga awak mudah faham apa yang Ustaz nak ajar. Okey, baik. Jom kita buka. Okey, sebelum tu kita nak revision sikit. Okey. Cuba kamu buka buku teks pada muka surat 3. Okey, buku teks pada muka surat 3. Okey, baik. Hari itu buku teks muka surat 3 ini, kita belajar tentang apa? Siapa ingat? Siapa yang masih ingat? Kita belajar pasal apa? Ayat apa? Bukan tajuk apa. Kita belajar pasal apa hari tu? Cuba awak tengok tu, muka surat 3 yang bawah tu, membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kita belajar hari tu simple saja, ayat tunggal dan ayat majmuk. Siapa ingat lagi ayat tunggal tu apa? Siapa ingat lagi ayat tunggal? Hadiah ingat lagi tak ayat tunggal Hadiah? Okey, ayat tunggal hari tu, ayat tunggal yang ada satu ayat sahaja. Dia tidak ada kata hubung. Ayat tunggal tak ada kata hubung. Okey, contoh awak tengok dekat muka surat 3 tu, Nabila ke dapur. So itulah ayat tunggal. Maksudnya dia ada subjek, Nabila buat apa? Ke dapur. Predikat menerangkan tentang Nabila tersebut. Tetapi untuk ayat majmuk, hari tu kan kita ada main game. Ingat tak? Kita ada main game. Yang mana ayat tunggal, yang mana ayat majmuk. Macam mana nak kenal ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang ada kata hubung dan mempunyai 2 ayat tunggal atau lebih. Contohnya awak tengok dekat muka surat 3 tu, yang tulisan warna biru. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, baik, saya akan tunjukkan sekejap. Okey. Okey, hari tu kita tengok muka surat 3 ni. Okey. Kalau awak perasan dekat sini, okey, dekat ayat yang warna biru ini, tengok betul-betul. Dekat buku teks awak pun ada, saya tunjuk kat sini. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, dekat ayat ini, siapa boleh bagi tahu apakah kata hubung yang ada dekat ayat tersebut? Siapa tahu? Kata hubung yang terdapat pada ayat tersebut. Kata hubung ingat tak? Kata hubung. Hari tu kita dah tengok kata hubung. Ni kata hubung. Tengok ni. Dan, yang, bahawa, apabila, tu contoh kata hubung. Jadi dekat ayat ini, dekat ayat ini ada apa?
Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan. Okey, jadi bila ada kata hubung dalam satu ayat, itu menunjukkan ayat tersebut ialah ayat majmuk. Okey, yang mana dia menggunakan dua ayat tunggal atau lebih dan dia juga menggunakan kata hubung. Okey. Contoh, okey, itu dia. Ingat kalau yang warna merah ini ayat tunggal, yang warna biru ini ayat majmuk. Okey, yang tu kita kena ingat. Okey, so kalau saya tanya sekali lagi, ayat tunggal tu apa? Ayat tunggal tu apa? Okey, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, kalau ayat majmuk, ayat yang mempunyai apa? Dua ayat tunggal, okey, dan mempunyai kata hubung. Okey, ingat. Okey, untuk menjadikan ayat tu ayat majmuk, mestilah ada dua ayat tunggal atau lebih dan juga kata majmuk. Okey, baik. So ini pelajaran hari itu. Okey, pelajaran hari itu. Okey. Jadi untuk pelajaran hari itu, okey, kejap lagi kita akan buat dia punya aktiviti dekat buku aktiviti, dia punya latihan. Okey, baik. So hari ini apa yang kita nak tengok ialah, okey, jangan berborak dekat ruangan chat tu ya. Okey. Yang hari ini kita nak tengok ialah, okey, kita akan skip, kita akan terus kepada muka surat 5. Okey, muka surat 5. Okey, hari ini objektif kamu ialah, okey, pada akhir pembelajaran kamu dapat mengenal pasti simpulan bahasa dan boleh menyebutkan simpulan bahasa. Okey, baik. Kita nak tengok dekat atas ini, okey. Saya nak minta Maliki baca. Okey, Maliki. Okey, Maliki, cuba baca yang atas ni sampai dekat ibu dan ayah. Cepat Maliki. Nabila dan Nasri. Sri. Lepas tu? Okey. Beradu. Kepantasan. Okey, seterusnya apa? Membina bangunan dengan blok plastik. Okey, baik. Okey, stop sampai situ. Okey, mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Okey, baik. Saya akan bacakan, okey, ini. Wah, cepatnya abang. Okey. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Okey. So kita tengok simpulan bahasa kat sini, dalam tangan abang. Nanti saya akan terangkan. Okey, kemudian, ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Okey, seterusnya, Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Okey, seterusnya dia beritahu, betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Okey, baik, ini perbualan antara ayah, ibu, okey, abangnya yang bernama Asri dan juga Nabila. Okey, baik. Okey, yang bawah ni saya nak minta Zikri baca. Kuat-kuat sikit Zikri. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajah terus menyiapkan binaan bangunannya. Okey, baik. Akhirnya Okey, teruskan boleh.
Nabila berjaya menyiapkan bangunannya, dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Okey, baik sekarang ini kita akan tengok pembelajaran pada hari ini berkenaan simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa ini ialah perkataan-perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, itu adalah simpulan bahasa. Sekarang ni kita nak tahu apa itu simpulan bahasa. Okey, baik. Sekarang saya nak minta Azri, sila bacakan info bahasa ini. Okey. Simpulan bahasa ni. Okey, baca info bahasa tu. Azri. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang Berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey, baik Sekarang ini kita tengok dekat atas ini ada perkataan-perkataan simpulan bahasa. Okey, ada simpulan bahasa yang telah diwarnakan dengan warna merah. Okey, jadi kita tengok dekat sini apa maksud dia. Okey, kita tengok kat sini yang pertama, dalam tangan. Okey, maksud dia apa? Dalam tangan? Sudah tentu dapat Okey, maksudnya kat sini dia nak kata apa? Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Maksud nak kata abang dia ni buat binaan ni cepat. So sudah tentu abang dia dapat. Okey, so dalam tangan ni dah confirm. Contohnya awak main bola, awak lawan dengan budak 5 tahun. Okey. So awak semua sekarang 9 tahun tim awak. Bila tengok dia orang tak hebat, kemenangan pasti dalam tangan awak semua. Okey, sebab awak dah besar lawan dengan budak 5 tahun. Okey, mestilah kemenangan itu dalam tangan awak. Maksudnya sudah tentu dapat. Okey, 5 tahun. Okey, dia tak pandai main bola lagi. Okey, ada beberapa orang je yang pandai. Okey. Baik, seterusnya ada bakat. Okey, maksud ada bakat apa? Okey, mempunyai kebolehan. Jom kita tengok apa ayat dia yang ada bakat ni. Okey, abang dia cakap, betul Nabila, kamu ada bakat. Ada bakat tadi maksud dia apa? Mempunyai kelebihan. So maksud dia nak kata, betul Nabila, kamu ni ada kelebihan. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Okey, kenapa abang dia cakap macam tu? Sebab adik dia kata tadi, alah, abang dah nak menang. Tapi abang dia baik, abang dia pujuk balik, dia kata, okey, sebab mak dia kata janganlah kamu berputus asa. Lepas tu abang dia tambah, betul, kamu ada kelebihan. Maksudnya ada bakat ni ada kelebihan. Okey. Aish ada bakat bermain bola. So maksudnya apa? Aish ada kelebihan bermain bola. Okey. Muhammad ada bakat. Okey, Muhammad ada bakat untuk menyertai pertandingan pidato. Jadi maksudnya Muhammad ada kelebihan ada bakat Okey, baik, kita tengok seterusnya. Ambil hati. Ambil hati maksudnya apa? Okey. Maksud ambil hati ni apa? Membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Ambil hati. Okey, kita tengok ayat dekat sini, ambil hati. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Okey, simpulan bahasa ini dia saya terangkan semula perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan. Apa maksud dia? Okey, kenapa dia kata maksud yang berbeza daripada makna perkataan? Contoh awak baca kat sini,
ambil hati. Kalau kita tak tahu maksud dia, apa yang awak faham? Okey, hati tu kita ambil kan? Okay. Hati tu, kan ada hati tu, awak ambil guna tangan, ambil hati. Itu kalau maksud biasa. Tetapi simpulan bahasa ni dia tidak memberi maksud yang sebenar. Okey, maksud dia ialah membuat sesuatu untuk mengembirakan orang. Okey, contohnya adik memeluk ibu, okey, untuk mengambil hati ibu. Okey, adik nak minta mainan, so dia peluk ibu dia untuk mengambil hati. Adakah dengan cara peluk tu dia dapat ambil hati guna tangan? Bukan. Ambil hati ni maksudnya membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Okey, dia nak gembirakan ibu dia, jadi dia peluk. Itulah maksudnya ambil hati. Okey, kalau awak tak faham, awak akan cakap, kenapa pula dia nak ambil hati? Matilah orang tu sebab hati dia dah kena ambil kan? Okey, jadi maksud dia bukanlah maksud mengikut perkataan tersebut. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Hati wajah. Hati wajah maksudnya bersemangat. Murid-murid tahun 3 Ihsan mempunyai hati wajah. Hati wajah tu adakah hati kereta wajah? Hati kereta wajah ke? Bukan Hati wajah tu maksudnya murid-murid tahun 3 Ihsan berhati wajah semasa belajar dengan Ustaz Burhan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya semua bersemangat. Okey, bersemangat dan belajar dengan Ustaz Burhan. Okey, seterusnya ialah besar hati bermaksud gembira. Okey, kemudian air muka menunjukkan riak wajah seseorang. Kalau awak sakit, muka awak gembira ke tidak? Riak muka tu kita boleh tahu kan? Okey, yang awak sedang sakit. Jadi riak muka ni maksudnya air muka maksudnya riak wajah seseorang. Boleh tengok kalau orang sedih muka macam mana. Okey, semua buat muka sedih. Semua buat muka sedih, tengok. Kalau muka gembira macam mana? Hana, muka gembira Hana. Hana muka gembira macam ni Hana. Okey, baik. Kalau muka terkejut macam mana? Azri, muka terkejut Azri. Okey. Jadi riak wajah berbeza, okey. Tak bolehlah kita dalam keadaan gembira kita buat muka sedih. Nanti orang pun cakap, awak ni sedih ke gembira? Orang tak tahu. Tapi kalau kita gembira, kita buat muka yang tersenyum, orang dah tahu kita sedang gembira. Okey, baik Okey, sekarang kita nak tengok seterusnya. Buah hati, iaitu orang yang dikasihi. Okey, baik, saya nak tanya, siapa kat sini ada buah hati? Apa maksud buah hati? Buah hati tu apa maksudnya? Hati awak. Hati awak tumbuh buah. Ada buah. Habis tu apa? Okey, apa maksud tadi buah hati tu? Cuba tengok. Maksud dia apa? Orang yang sayang. Orang yang dikasihi. Okey, siapa yang ada buah hati kat sini? Siapa ada buah hati? Angkat tangan. Awak tak ada buah hati, maksudnya apa? Awak ada orang yang awak sayang ke tak? Kan maksud buah hati tu ialah orang yang dikasihi. Buah hati saya ialah ibu dan ayah saya. Buah hati saya ialah adik saya. Tu tengok sebelah apa? Okey, tengok ada adik. Ustaz tak ingat nama. Hadiah, sorry Hadiah. Tengok Hadiah. Hadiah ada buah hati, adik dia baru datang tadi. Okey, jadi orang yang kita kasih ibu dan ayah kita bukan semestinya pasangan orang lain kan. Maksudnya bukan semestinya kawan perempuan atau kawan lelaki. Keluarga kita juga merupakan buah hati kepada kita. Okey, baik. Okey, kita nak tengok semula. Okey, baik. Jadi saya nak tanya, awak faham ke tidak berkenaan simpulan bahasa? Faham ke tidak? Okey, baik. Yang penting awak kena tahu simpulan bahasa ni dia bukanlah maksud dia bukan sama macam
apa yang disebutkan macam saya kata tadi, buah hati. Adakah hati kita tumbuh buah? Okey, ataupun ambil hati. Adakah kita guna tangan ambil hati tu? Bukan Okey, dia ada maksud yang tersendiri. Kita kena fahamkan maksud dia, baru kita tahu apakah maksud sebenar tentang simpulan bahasa tersebut. Okey, baik. Sekarang ini, okey, selesai simpulan bahasa. Okey, kita nak tengok satu lagi muka surat, okey, iaitu muka surat 6. Okey, kita tengok muka surat 6. Okey, baik. Muka surat 6 ini akan menerangkan tentang kata nama am dan kata nama khas. Okey, yang mana pada akhir pembelajaran ini, okey, murid-murid dapat mengenal pasti dan membezakan yang manakah kata nama am dan yang manakah kata nama khas. Okey. Selain itu, murid-murid juga boleh senaraikan, okey, kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, baik. Sekarang ini saya akan bacakan okey apa yang terkandung dalam muka surat ini berkenaan kata nama am dan kata nama khas. Okey. Ya, Maliki, kenapa Maliki? Ambil tanda. Okey, silakan, boleh pergi tandas. Okey, baik, kita tengok kata nama am dan kata nama khas Okey, yang dekat rumah boleh baca sama-sama dengan saya dalam hati Okey, baik, boleh tengok Kenangan indah semasa bercuti. Okey. Nasri membantu Nabila menyiapkan tugasan kenangan indah semasa bercuti yang diberikan oleh guru. Ibu bapa mereka turut memberikan idea. Okey, baik, saya akan bacakan dulu, nanti baru saya akan terangkan berkenaan kata nama am dan kata nama khas. Yang penting awak cuba tengok yang mana tulisan yang warna biru dan tulisan yang warna merah. Tulisan yang warna biru menunjukkan kata nama khas dan tulisan yang warna merah menunjukkan kata nama am. Nanti saya akan terangkan semula Okey, baik. Okey, nama dia ialah Nabila binti Abdul Aziz. Kenapa warna biru? Sebab kata nama warna biru kata nama khas. Ingat Okey, baik. Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah. Okey, tengok Kuala Pilah warna biru. So ini adalah kata nama khas. Negeri Sembilan. Okey. Ini juga kata nama khas tapi hanya di-highlightkan Kuala Pilah. Pelbagai kereta dipamerkan seperti Proton R3. Pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Maskot itu bernama Sang Rimau. Okey, baik. Sekarang ini kereta diwarnakan dengan warna merah menunjukkan kata nama am. Okey, jenama kereta tersebut diwarnakan dengan warna biru menunjukkan itu adalah kata nama khas. Okey, apa lagi contoh jenama kereta? Asim, awak kat rumah ada kereta apa? Proton dengan Alza. Okey, so Proton, Saga dan juga Pro 2 Alza. Okey. Aish Haikal ada kereta apa? Mira. Okey. Ada Elmira ke kereta Wira. Okey. Hana ada kereta apa Hana? Hana kereta apa? Kereta Honda kan? Kereta Honda. Jadi kereta itu kata nama am. Bila nama atau jenama kereta barulah dinamakan sebagai kata nama khas. Okey. Honda, R3, Alza. Okey. Apa lagi? Cuba sebutkan kereta yang ada. Okey. Saga, Toyota. Okey. Mitsubishi, Kancil. Okey. Okey, baik. Itu adalah contoh. Okey, baik. Kita pergi kepada pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Maskot itu bernama Sang Rimau. Harimau ialah kata nama am. Okey, sebab harimau ini banyak. Tetapi kalau harimau itu ada nama Sang Rimau, baru dia jadi kata nama khas. Okey, baik. Contoh macam awak kat rumah. Kalau awak ada kucing, kucing itu ialah kata nama am. Tapi kalau ada nama, kucing tu ada nama, okey, nama itu barulah dia akan jadi kata nama khas. Siapa kat rumah ada kucing? Siapa kat rumah ada kucing?
Apa nama dia, Asim? Mican dengan timba. Tim Tak tahu. kancil dengan timba. Tak. Mican dengan kimba. Okey, Mican dengan Kimba. Okey, kucing itu kata nama Am. Okey, Mican dengan Kimba ialah kata nama khas. Hana, nama kucing Hana apa? Muzah. Hamzah, Muzah. Muzah. Hamzah tu timba. Okey, baik. Siapa lagi ada kucing? Rafiuddin ada kucing. Apa nama kucing? Snow White dengan Grumpy. Apa? Kawat dengan Grumpy. Snow White. Snow White. Okey, tengok nama kucing. Siapa lagi ada kucing? Okey, Aish. Aish. Dua kucing saya warna oren. Okey, dua-dua kucing awak warna oranye. Nama dia apa? Ha? Okey, siapa lagi ada? Luqman Darwish ada tak? Ada Apa nama dia? Kucing. Oyen April. Oyen dengan train. Okey. Oyen dengan April. Oh, okey, okey, baik. Shanas, apa nama kucing? Dulu saya ada 13 Oh, kucing. 3. Okey, ada 13 kucing. Awak buka sekolah kucing Lepas tu sekarang tinggal berapa kucing? Apa? 13 anak kucing. 6 kucing dah jual. Oh, 2 ekor mati tinggal 4. tinggal 4. Okey. So itulah. Okey, kita beli kucing So kucing itu kata nama Am. Nama kucing itu okey, macam saya, kucing saya nama dia ialah apa nama itu? Ni Cybertron nama dia. Saya betul nama planet dan Okey, tak adalah, saya gurau je. Okey. Baik, saya ada kucing nama dia Putih. Putih je. Okey. Baik, jom kita tengok balik. Okey. Sekarang ini kita tengok nama tempat pula. Okey, nama tempat. Kota Baru Johor Lama. Okey, kenapa diwarnakan warna biru? Sebab ini adalah kata nama khas. Okey. Dahulunya ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Ini negara negara kata nama khas. Kota tersebut terletak di puncak bukit. Bukit kata nama Am di tebing Sungai Johor. Okey, Sungai Johor ini kata nama khas. Okey, baik. So sekarang ini, okey, saya nak terangkan sedikit dekat awak berkenaan kata nama Am dan kata nama khas. Okey, baik. Kita tengok dekat sini Okey, baik. Saya bagi tahu awak tadi berkenaan kata nama Am. Okey, contoh je dekat sini. Kata nama Am merujuk manusia, benda, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan tempat secara umum. Apa yang ada di sekeliling awak, okey, benda, tempat, manusia, okey, secara umum itu adalah kata nama Am. Yang paling penting awak kena ingat, kata nama Am mestilah ditulis menggunakan huruf kecil. Kata nama Am huruf kecil ke huruf besar? kecil. Okey, pastikan kalau tulis kata nama Am mestilah menggunakan huruf kecil. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok kat sini contoh-contoh yang ada. Okey, kata nama Am. Okey, kalau manusia. Okey, tengok kat sini Okey, contoh manusia. Okey, manusia contoh dia apa? Okey. Guru, doktor, arkitek itu adalah kata nama Am. Kalau haiwan tadi macam saya bagi tahu tadi, okey, kucing, panda, gajah itu adalah kata nama Am. Okey. Seterusnya tempat, contohnya perpustakaan, dewan, padang, okey, itu adalah kata nama Am untuk tempat. Okey, seterusnya tumbuh-tumbuhan. Okey, contohnya pokok semalu, lalang, padi, itu juga kata nama Am. Lalang tu bagus. Lalang tu bagus. Kenapa? Dia boleh buat penyakit kanser. Oh ya, okey, baik. Seterusnya benda Benda contohnya yang ada dekat depan awak, komputer, telefon, bunga. Itu adalah kata nama Am. Okey, baik. Kita tengok macam mana ya. Apa Jannah? Nak suruh ajak. Nak pergi mana? Panggil saya. Okey, pergi. Sekarang masuk balik. Tak payah okey, baik. So sekarang ni kita tengok
Kalau tadi kita belajar tentang kata nama am, sekarang kita nak belajar tentang kata nama khas. Saya dah bagi tahu tadi, kata nama khas ini, okey, dia akan jadi apabila, okey, kata nama khas juga merujuk manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda dan tempat yang diberitahu secara khusus. Okey. Nak kata nama khas harus ditulis dengan huruf besar di pangkalnya. Okey. Baik, saya nak tanya ke awak. Okey, contohnya. Kalau guru, okey, guru kan kata nama am kan? Okey, jap. Bila guru tu jadi nama dia tukar jadi. Okey, baik. So guru kan kata nama am. Macam mana kita nak jadikan guru itu kata nama khas? Siapa boleh bagi contoh? Okey, bagi contoh Asim. Bagi contoh Asim. Nama tu apa? Okey. Guru itu Ali. Okey, baik. Contohnya senang je. Okey, contoh kalau saya kata guru kata nama am, macam mana nak jadi kata nama khas? Awak sebut je Ustaz Burhan. Jadi takkan kata nama khas. Okey, jadi kata nama khas. Okey, baik. Kalau saya kata murid, kalau saya kata murid, murid itu kata nama am. Macam mana jadikan dia kata nama khas? Murid apa? Sebutkan nama murid tersebut. Asim. Okey, jadilah dia kata nama khas. Okey, baik. Seterusnya, tempat. Okey, tempat. Kalau saya kata sekolah. Okey. Sekolah kata nama am. Macam mana nak jadikan dia kata nama khas? Okey. Ya, letak nama sekolah tersebut. Sekolah Kebangsaan Ampangan. Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Generasi Qurani. Okey. Kalau contoh padang. Padang kan? Padang bola sepak kan? Padang bola sepak itu kata nama am. Macam mana kita nak jadikan dia kata nama khas? Stadium. Stadium kata nama am. Macam mana jadikan dia kata nama khas? Asim. Stadium bola. Okey, stadium bola masih kata nama am. Awak kena letak Stadium Paroi. Okey, Stadium Shah Alam. Stadium Melaka. Barulah dia akan jadi kata nama khas. Kalau awak sebut stadium saja, stadium bola saja, dia masih belum jadi kata nama khas. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita tengok contohnya ialah benda tadi. Okey, benda yang saya kata pasal kereta. Kalau kereta kata nama am, macam mana kita nak jadikan kata nama khas? Kita pastikan kereta itu ada nama dia. Contohnya kereta Alza, Viva, Proton, Kancil. Okey, barulah dia kata nama khas. Okey, baik. Contoh yang lain. Okey, kalau contoh okey, tempat. Okey, tempat. Saya tinggal di rumah. Adakah itu kata nama khas? Saya tinggal di rumah. Tak. Okey, baik. Macam mana kita nak jadikan ayat itu kata nama khas? Saya tinggal di mana? Di apa? Di Paroi. Yes. Saya tinggal di Paroi. So Paroi itu nama tempat, barulah dia akan jadi kata nama khas. Okey. Faham tak kata nama khas dengan kata nama am? Faham tak? Okey, baik. Kalau kata nama am, kena tulis huruf besar ke huruf kecil? Kata nama am huruf besar ke huruf kecil? Nama am huruf besar ke huruf kecil? Huruf kecil Okey, baik. Kata nama khas? Okey, kata nama khas huruf besar. Okey, baik. Sekarang tibalah masa untuk kita buat latihan dekat buku aktiviti. Mari kita tengok latihan yang perlu kita buat Okey, baik. Buku aktiviti. Ni yang warna biru ni. Okey, sekarang ini buka muka surat yang pertama. Okey, muka surat yang pertama. Surat pertama Ustaz. Okey, muka surat yang pertama Okey, apa yang awak kena buat ialah dengar, sebut dan susun ayat. Okey. Baik, awak cuba baca dan cuba buat. Okey, awak tengok nombor 1. Ayatnya buku tu bawah lama tadi. Zikri bertenang, Zikri bertenang. Okey, baik.
Okey, kita nak tengok muka surat yang pertama, okey. Apa yang awak kena buat ialah, okey, awak tengok gambar tersebut. Okey, contoh gambar yang pertama tu, kemudian awak cari ayat yang sesuai dengan gambar tersebut. Mudah saja tuliskan nombor sahaja pada ayat tersebut, okey. So kalau contoh nombor 1 itu, okey, awak nak buat apa? Ataupun awak tengok nombor Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Okey. Awak letak nombor 3. Oh, itulah jawapan dia. Okey. Ataupun awak boleh baca dulu dia punya petikan. Okey, ayat dia. Contoh, Encik Ismail, bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okey, cari gambar pendaftaran. Okey. Ataupun gambar yang mula-mula nak datang. Itu adalah permulaan dia. Okey, baik. Okey, tandakan muka surat 1 kena siapkan. Okey, baik. Seterusnya kita tak buat lagi muka surat 2 dan 3. Kita skip yang tu. Okey. Kita akan pergi dekat muka surat 4. Tanda muka surat 4. Okey, muka surat 4 tanda muka surat 4. Okey. Tengok apa benda yang awak kena buat dekat muka surat 4. Lengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Tadi kita belajar tentang apa? Simpulan bahasa, betul tak? Okey. Okey. Jadi, okey, apa yang awak kena buat ialah, okey, apa yang awak kena buat? Okey, awak tengok Okey. Ini adalah dia suruh buat lengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Okey, tajuk petikan ialah pemain badminton yang hebat. Okey. Jadi awak Okey. Okey, jadi awak baca petikan ini, Irfan dan Imran amat menggemari sukan badminton. Irfan apa awak cari? Irfan isi hati ke? Irfan cakap besar ke? Irfan ayam tambatan ke? Okey, maksud apa? Simpulan bahasa ni awak boleh cari dekat internet. Okey, contoh awak type maksud isi hati ataupun maksud simpulan bahasa isi hati. Nanti dia akan bagi tahu apa benda. Okey, seterusnya maksud simpulan bahasa cakap besar. Boleh cari maksud simpulan bahasa ayam tambatan. Okey, nanti akan keluar maksud kat situ. Jadi bila awak dah faham maksud dia, okey, baru awak boleh isi dekat tempat yang kosong ini Okey, baik. Seterusnya seterusnya kita akan pergi muka surat 5. Okey, tengok muka surat 5. Okey, muka surat 5. Okey, tengok betul-betul apa kena buat pada muka surat 5 itu. Okey, dia kata kenal pasti kata nama am dalam gambar. Okey, jadi dia nak suruh buat apa? Kata nama am sahaja. Okey, awak tengok gambar ini, awak cari apa kata nama am. Kemudian bina ayat menggunakan kata nama am tersebut. Okey, saya bagi contoh kata nama am yang pertama. Basikal. Basikal kata nama am. Okey, kalau dia tulis itu fiksi, barulah dia jadi kata nama khas. Okey, contoh awak buat basikal, awak boleh tulis basikal ayah disandarkan ke dinding. Okey, ayat yang pertama. Okey, titik. Okey, pastikan permulaan ayat mesti huruf besar. Okey, kemudian penghujung dia mesti ada tanda noktah. Okey, kemudian seterusnya, apa lagi kata nama am yang awak nampak dekat gambar tersebut? Gambar ni, siapa boleh bagi tahu? Cik tengok. Apa lagi kata nama am? Okey, cangkul. So awak boleh kata cangkul itu terletak di atas batas. Okey, lagi kereta sorong. Okey. Abang meletakkan kereta sorong di tepi batas. Lagi apa? Pokok. Kucing. Kucing bermain bola. Okey, so banyak kat sini Okey, tapi saya nak 5 saja. Okey. Awak siapkan, okey, tulis kata nama am dan bina ayat, okey. Kucing itu bermain bola. Okey, cukup. Okey, baik. Satu lagi ialah pada muka surat 6. Okey, surat 6.
Okey, okey tanda Okey, muka surat 6. Apa yang kena buat? Okey, tengok. Lengkapkan ayat dengan kata nama khas yang betul. Okey, kita tengok. Okey, tadi muka surat 5 kita belajar tentang kata nama am, betul tak? Okey, so muka surat 6 kita akan belajar tentang kata nama khas. Okey, yang mana kata nama khas saya bagi tahu tadi mestilah menggunakan huruf besar pada pangkal ayat. Okey, kena buat apa? Contoh Encik Taufik membawa keluarganya bersiar-siar di Bandar Melaka. Mereka menaiki kereta apa ni? Takkan kereta Alia, kereta si Tompok, kereta Muzium Melaka. Tengok gambar ni, Peroton Perdana. So isi je kat sini, okey. Alia turut membawa kucing kesayangannya. Apa nama kucing kesayangannya? Si Tompok. Kalau kucing saja kata nama am. Okey, bila dia letakkan nama baru jadi kata nama khas, dan pastikan awak tulis ikut betul-betul huruf besar tersebut Okey, baik. Okey. Okey, jadi untuk kerja kamu itu sahaja. Muka surat berapa tadi? Cuba bagi tahu balik yang kena buat. 1. Okey, muka surat 1. Lagi? 2. Salah. Muka surat 2 dan 3 tak buat 2 dengan 3 tak perlu buat dulu. Okey, kita buat 1, 4, 5 dan juga 6. Okey, baik Okey, siapkan secepatnya. Kalau boleh siapkan hari ini, siapkan hari ini. Okey, dah siap buat apa? Dah siap, ambil gambar hantar dekat saya Okey, dekat Ustaz Burhan. Okey, sebelum saya apa dia? Hari nak siapkan ni. Okey, baik. Saya bagi sehingga hari Isnin minggu hadapan. Okey. Kalau boleh siapkanlah hari Sabtu Ahad tu boleh siapkan Nanti hari Isnin paling lambat hantar. Okey. Baik, sebelum saya terlupa, sebelah muka surat 1 tu ada maklumat diri. Cuba tengok dekat muka surat 1. Okey, sebelah tu ada maklumat diri. Okey, maklumat diri tu pun awak tuliskan nama awak. Tulis nama, umur, nama sekolah, alamat rumah, okey, nombor telefon, hobi dan juga email kalau ada email Okey, baik. So Ustaz Burhan nak tanya, faham ke tidak apa yang Ustaz terangkan daripada tadi? Okey, faham So kita dah ulang balik semula ayat tunggal dan ayat majmuk, kemudian kita belajar tentang simpulan bahasa dan akhirnya kita belajar tentang kata nama am dan kata nama khas. Okey, baik. Semoga apa yang Ustaz sampaikan hari ini dapat difahami oleh awak semua insya-Allah. Okey, Maliki faham Maliki? Okey, nanti siapkan kerja Maliki, siapkan kerja. Okey, buat Hana faham Hana? Ya Ustaz. Faham Hana faham? Okey, baik. Siapa ada soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada ke? Okey, baik Haras nanti siapkan kerja terus. Okey? Letak aja telefon, terus buka buku, siapkan kerja. Okey? Okey. Okey, baik. Itu saja daripada Ustaz Burhan. Okey. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup kelas kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye. Bye.